Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan habit yang ketiga, iaitu put first thing first. So, habit ini melibatkan bagaimana kita meletakkan keutamaan terhadap sesuatu perkara, kerana terlampau banyak perkara yang mungkin kita perlu lakukan. Misal kata pada semester ini, pelajar-pelajar pada tahun pertama di UTM mungkin telah ataupun perlu melakukan pelbagai tugasan, perlu mengambil pelbagai tanggungjawab. Jadi bagaimanakah kita cuba utamakan perkara yang utama supaya kita tidak ketinggalan ataupun kita berjaya menyempurnakan tugasan kita itu dengan sebaiknya. Terutamanya contohnya semasa belajar ataupun semasa kita memperuntukkan masa untuk menyiapkan tugasan, untuk memperuntukkan masa bagi menyelesaikan ujian, memperuntukkan masa untuk kita belajar. So, bagaimanakah perkara-perkara tersebut yang kita perlu kena pasti apakah keutamaan kita. So, sebab itu pentingnya kita pegang kepada value apa nilai ataupun pegangan hidup kita. Kerana daripada pegangan hidup itulah kita boleh menentukan apakah perkara yang utama dan apakah perkara yang perlu dikemudiankan. So, habit ini menekankan kepada pelajar untuk kita belajar bagaimana kita meletakkan sesuatu prioriti dan bagaimanakah kita menguruskan masa dan menguruskan tanggungjawab kita dan menguruskan matlamat kita supaya perkara yang penting didahulukan. Perkara yang tidak penting boleh dikemudiankan ataupun boleh dibuat kemudian. So, dengan itu kita mempunyai perancangan dan pengurusan yang bersistematik. So, misalnya, kalau kita melihat kepada slide ini, time quadrants, so banyak perkara yang berlaku dalam tugasan tanggungjawab kita. Ada perkara yang kita boleh klusterkan ataupun kelaskan sebagai perkara yang urgent yang perlu dibuat. Ada juga perkara yang tak urgent, yang tidak bersegera. Ada perkara yang important, penting, dan ada perkara yang not important, tak penting. So, apabila kita telah kenal pasti perkara-perkara tersebut, yang dalam Seven Habits ini, Stephen Covey, dia menganalogikan sebagai big rock dan small rock. Apakah batu-batu besar dalam kehidupan kita? Apakah batu-batu kecil dalam kehidupan kita? So, kalau kita melihat nanti analoginya, kalau kita ada satu bekas, kan? Adakah kita meletak batu besar dulu ke batu kecil dulu supaya bekas tersebut dipenuhi oleh batu-batu sasaran kita, kan? So, tentunya kalau kita melakukan ianya secara praktis, kita boleh kenal pasti bahawa yang pertamanya kita perlu dahulukan batu besar, barulah kita letak batu kecil. Dengan itu, bekas kita tersebut dipenuhi dengan semua batu-batu sasaran kita. Membawa makna batu besar itulah yang perlu diutamakan, prioriti dalam kehidupan kita. Dan ada yang urgent, ada yang tak urgent, ada yang important, ada yang tak important. Yang pentingnya adalah kita supaya kita berada dalam kuadran yang mana? Ada kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. So, misalnya, perkara itu adalah penting untuk kita lakukan, tetapi urgent. So, dia akan berada dalam kluster yang pertama. Tetapi, seboleh-bolehnya dalam kuadran ini, kita cuba membesarkan kuadran yang kedua, iaitu perkara yang penting dilakukan tetapi dia bukan bersifat urgent. Bermaksud bahawa anda telah merancang sebetulnya dia bukan menjadi last minute. Misalnya, tugasan yang pensyarah bagikan. So, tentu ia penting sebab dia membawa kepada pembangunan knowledge anda, markah dalam kursus dan sebagainya. Penting. Tetapi, kalau anda aturkan sebaiknya, so dalam sela masa tertentu, contohnya pensyarah memberikan tugasan tersebut dalam selama sebulan. So, kita telah merancang dengan terlebih awal. Maksudnya, dalam kes tersebut, dia bukanlah menjadi urgent sebab kita ada masa selama sebulan untuk merancang
bagaimanakah menyempurnakan tugasan tersebut. So dia berada dalam kluster ataupun kuadran yang kedua. Kerana anda telah merancang sebaiknya, anda telah kalau perlukan bantuan daripada rakan pensyarah, anda telah merancang sebaiknya. So perkara itu important, perlu disiapkan, tapi disebabkan oleh anda telah merancang, so dia bukan lagi menjadi urgent, dia menjadi not urgent. So kita cuba besarkan apa-apa saja matlamat kita, apa saja sasaran kita, supaya dia berada dalam kluster yang kedua. Supaya dia tidak urgent. Sebab bila urgent ni, penting dan urgent, kalau kita banyak berada di situ, menyebabkan kualiti kerjanya berkurang. Mungkin menimbulkan tekanan kepada kita. Kan? Mungkin krisis pada kita. So, besarkan kluster yang kedua, kuadran yang kedua. So, dan tentu banyak juga dalam kehidupan kita perkara yang not urgent, not important, kan? Tetapi mungkin penting, supplementary. So, dia berada dalam kuadran yang keempat. Perlu dilakukan, tetapi dia mungkin dilakukan pada sela-sela masa, contohnya kita telah selesaikan perkara yang penting, baru kita mulakan perkara-perkara yang lain. TV ke misalnya, kan? Ataupun WhatsApp ke, kan, yang tidak perlu. Yang boleh ditangguhkan. So, kecilkan kuadran 4, kecilkan kuadran 3, kecilkan kuadran 1, besarkan kuadran yang kedua, supaya kita boleh tahu ini penting. Tetapi kita boleh rancang supaya dia bukanlah menjadi perkara yang bersegera disebabkan kita telah merancang sebaiknya dan kita boleh menghasilkan kualiti hasil yang lebih baik. So, dalam kehidupan kita, banyak perkara yang perlu dilakukan, kena pasti perkara yang utama dan pastikan kita merancang betul. Seperti mana habit yang kedua tadi. Sebab tu dia mulakan dengan habit yang pertama, habit yang kedua. Habit yang kedua, perancangan. Sebab dia akan membantu dalam habit yang ketiga, iaitu put first thing first. So, misalnya anda semua sekarang ini berada dalam semester pertama, kan? Apakah prioriti pada semester ini? So, tentunya dalam segi PDP, bagaimana mahu belajar secara dalam talian dengan lebih berkesan. Itu adalah prioriti yang perlu anda ketahui, kan? Akademiknya, bagaimana mahu menjawab soalan dan sebagainya. Itulah dari segi kualiti akademik. Kemudian nak grow personally. Contohnya bagaimanakah untuk adapt dengan kehidupan sebagai pelajar universiti. So, perkara-perkara tersebutlah menjadi keutamaan dalam konteks sebagai pelajar universiti. So, slide ini diterangkan lebih detail lah setiap perkara kuadran itu yang mana yang telah saya bincangkan tadi. So, pelajar-pelajar boleh baca dan juga boleh fahamkanlah. So, kuadran pertama elakkan sebab dia akan memberi stres pada kita. Sebab benda itu penting. Tetapi perlu dilakukan secara bersegera. So, yang tu kita perlu juga elakkan. Sebab dia akan menyebabkan kita memberikan tekanan lah kepada kita. So, kuadran kedua lah yang perlu kita utamakan dan besarkan. So, kita ada planner, kita ada plan weekly, identify your big rocks. Apakah sasaran dan keutamaan kita yang menjadi prioriti? Kan? Spend masa untuk sempurnakan big rock tersebut. Jadualkan masa kita. Contohnya, kita dah hampir peperiksaan akhir. So, peperiksaan akhir itu adalah big rock lah. Kan? So, bagaimana kita mau belajar improve kita punya prestasi along the way. Sebab kita kena rancang. Sebab kita dah belajar tadi, kan, put first thing first, begin with the end in mind. So, semuanya perlu perancangan. Dan bagaimanakah mendapat input perancangan? Boleh tanya pensyarah, boleh bincang dengan rakan-rakan, boleh bincang dengan keluarga yang mungkin ada pengalaman dan sebagainya, kan. Mungkin pelajar tahun 1, mungkin ada juga mungkin abang, kakak pada tahun 2, tahun 3 yang berada di kediaman masing-masing, kan. Adik-beradik, sebab semua tak berada di universiti. So, mungkin juga boleh bertanyalah kepada saudara ke yang dekat, abang dan adik, abang ataupun kakak, kan, yang juga telah mengalami pengalaman dan suasana berada di universiti. So, kuadran ketiga inilah tak penting tapi urgent. Ini pun perlu kita elakkan sebab benda itu tak penting, kan, tapi urgent perlu disiapkan. So, perlu dibincanglah jika anda perlu lakukan perkara ini yang tak penting bagi diri anda. So, perlu perbincangan lah. Mungkin perlu extend masa,
perlu lebihkan berkongsi tugasan dan sebagainya. So yang keempat ni lah, apa-apa saja pun yang keempat ni jangan buat kan. Jangan perkara yang tak penting dan tak penting tak urgent. So ini adalah batu yang sangat kecil yang dikemudiankan kan. So kena pasti keutamaan. So make sure tahu prioritinya. So ada satu perkara yang perlu dibincangkan di sini iaitu comfort zone and courage zone. Bila kita priority tadi, kadang-kadang kita letakkan priority kita ataupun sasaran kita itu berdasarkan apa yang kita selesa. So itu juga merupakan satu perkara yang perlu kita atasi supaya sasaran tadi, apabila kita letak begin with the end in mind ataupun put first thing first, priority sasaran tu perlu juga ada satu sasaran yang melangkaui comfort zone kita. Iaitu dia panggil courage zone lah. Yang mungkin benda baru kan. Tapi saya rasa kalau dari segi pembelajaran pelajar sekarang memang courage zone lah. Kalau comfort zone tu dia berada di universiti itu confirm lah kan. Semua disedia pensyarahnya dekat. Nah, pelajar semua memang berada dalam courage zone sebab perkara ini pertama kali berlaku. Kan. Memang berada dalam courage zone lah. Yang menyebabkan mungkin strateginya secara kreatif dan inovatifnya perlu dilakukan. Tapi comfortnya ada sebut lain kalau berada dengan keluarga itu macam comfort zone lah kan. Kalau angle tersebut. Maksudnya anda tak berada di tempat yang baru tapi berada bersama keluarga. So itu juga lah comfort zone lah. Safe dan safety kan. So perlu juga kena pasti macam nak bergerak daripada comfort zone kepada courage zone. Kena pasti apakah sasarannya, apakah targetnya kan. Apakah prioritinya. Jangan letakkan prioriti itu semua yang biasa kita buat. Cuba capai perkara yang baru. Boleh? Okay. So, macam biasa semua ada baby step lah. Boleh buat sedikit demi sedikit. Okay. Itu sahaja untuk kluster ataupun bahagian pertama. Sama ada habit pertama, be proactive. Habit kedua, begin with the end in mind. Dan habit ketiga iaitu put first thing first. So semua itu seperti yang mana kita bincangkan dalam pengenalan, dia adalah personal victory. Dia adalah bergantung pada awak. Dia adalah personal growth. Sebab dia jarang-jarang melibatkan interaksi dengan orang lain. Sebab perkara itu semuanya didatang daripada awak. You are the driver of your life. You are the planner of your life. Kan? Prioritinya awak juga yang kena tentukan. So, sebab itu dalam habit 1, 2, 3 ini dia panggil dependent lah, towards independence. Maksudnya dia personal. Semua perkara habit yang perlu dibina oleh pelajar yang melibatkan kemahiran dan personal kendiri. Pada fasa yang kedua selepas ini kita akan bincangkan sebab kehidupan kita bukannya hidup seseorang. Kita hidup dengan rakan-rakan, keluarga dan sebagainya yang memerlukan interaksi. Sebagaimanakah dalam fasa kedua nanti kita akan belajar apakah habit-habit yang kita perlu terapkan, yang perlu kita embed supaya interaksi kita, teamworking kita itu berjaya dilaksanakan dengan sesempurnanya. Kita akan bersambung dalam modul yang seterusnya. Okay, selepas ini. Sekian, terima kasih.